Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelum kita meneruskan bacaan kitab kita ni, kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk seorang jemaah kita yang telah meninggal dunia pada semalam. Allah yarham Malik. Dia selalu ikut, kata Tuan Imam, selalu ikut ketelah kita lah. Telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri arwah, kerana beliau meninggal dunia pada hari, masih dari hari-hari kemuliaan di dalam bulan Zulhijjah, iaitu pada hari Tasyrik. Mudah-mudahan kematian beliau ni mengingatkan kepada kita bahawa yang kita nampak apabila mati dalam saat-saat kebaikan, hari yang baik, mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat ke atas arwah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya diminta oleh sahabat-sahabat untuk menjawab ada beberapa persoalan tentang masalah fiqh. Terlebih dahulu minta izin kepada tuan-tuan. Yang pertamanya berkenaan dengan doa kunut. Bagaimana hukum membaca doa kunut, dan bagaimana hukum imam meninggalkan dengan sengaja doa kunut dan meninggalkan dengan sengaja sujud sahwi, dan bagaimana seorang makmum yang mengikut imam dalam keadaan imam meninggalkan doa kunut dan meninggalkan sujud sahwi, tapi dia melakukan sujud sahwi. Ini ada beberapa persoalan lah. Ini soalan yang pertama yang dikemukakan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, membaca doa kunut ini sedia kita maklum dia termasuk di dalam sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang 8. Jadi membaca doa kunut sekiranya ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa di dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka hukumnya sunat melakukan sujud sahwi. Dan hukum sujud sahwi ni sunat, bukan wajib. Bukan wajib. Jadi dengan sebab itu orang yang meninggalkan doa kunut, salah satu daripada sunat ab'ad yang 8, dengan sengaja atau terlupa, maka hukumnya disunatkan untuk melakukan sujud sahwi 2 kali sujud selepas tahiyat akhir sebelum daripada memberi salam. Jadi membaca doa kunut itu hukumnya adalah sunat ab'ad. Sujud sahwi itu hukumnya sunat. Jadi bagaimana hukum orang yang solat berjamaah ketika mana imam meninggalkan meninggalkan doa kunut sama ada dengan sengaja atau terlupa, maka hukumnya hendaklah dia mengikut imam. Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk untuk diikut. Setelah dia memberikan peringatan kepada imam, contohnya dia mengatakan subhanallah, subhanallah, itu kepada rukun-rukun yang ditinggalkan.
kan, kepada perkara-perkara yang ditinggalkan. Contohnya imam lepas dia sujud yang kedua, rokok yang kedua, dia i'tidal, dia terus turun, nak turun kan, maka makmum mengingatkan subhanallah. Jadi subhanallah ini kalau sekiranya imam itu belum turun melebihi kadar daripada kadar sujud, makna baru separuh, dia boleh naik balik. Tapi kalau sekiranya dia dah turun sampai ke bawah, makna kadarnya kadar untuk sujud, maka dia tidak boleh lagi naik. Kalau dia naik, hukumnya sembahyang dia batal, kerana dia telah berpindah rukun, rukun daripada i'tidal kepada sujud. Jadi kalau dia baru nak turun, kakinya baru dibengkokkan, maka dia boleh bangun balik. Jadi ini hukumnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika mana makmum melihat imamnya meninggalkan, maka pada sunat-sunat arba'at makmum dia kena mengikut imam. Contohnya imam terlupa tahiyat awal, imam telah berdiri tegak, maka juga dia disunatkan untuk mengikut imam, bukan mufarakah daripada imam. Kerana itu sunat arba'at, kan? Jadi seorang imam, seorang makmum, ketika mana dia telah mengikut imam, meninggalkan contohnya meninggalkan doa kunut, dan imam juga terlupa, mungkin ada masalah banyak. Masuk dalam sembahyang ni, bila jadi imam ni 1001 macam benda tuan-tuan. Jangan kata jadi imam ni senang. Kadang-kadang bila imam ni dia berlaku kesilapan dalam solat, waktu itu dia jadi masalah, kan, dia jadi hilang punca. Jadi nak jadi imam ni bukanlah sekadar kita ni nak boleh rokok sujud dia, ilmunya tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah. Jadi imam pun beri salam dalam keadaan dia terlupa juga sujud sahwi. Hukum sembahyang imam adalah sah dan sembahyang makmum adalah sah yang mengikutnya. Tapi kalau sekiranya seorang makmum apabila imam meninggalkan sujud sahwi, bila imam bagi salam atau sebelum daripada imam memberi salam dia sujud sahwi, maka sembahyang makmum adalah batal. Dia boleh melakukan sujud sahwi setelah imam memberi salam yang pertama secara sempurna, Assalamualaikum warahmatullah, baru dia boleh beri sujud sahwi. Dia boleh sujud sahwi kerana pada waktu itu telah bercerai imam dan makmum. Boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau selama mana dia terikat, imam belum bagi salam, dia sujud sahwi, maka hukum sembahyang dia batal kerana menyalahi perbuatan imam. Jadi tuan-tuan, ni perkara yang pertama lah. Kes yang kedua yang diminta saya jawab ialah berkenaan dengan bagaimana hukum seorang yang musafir. Seorang yang musafir, dia keluar daripada kampung, lalu dia ni musafirnya tidak lagi duduk di Melaka. Contohnya dia telah membina kehidupannya contoh di KL. Maka orang-orang ni dia bukan lagi dinamakan dia ahli mukim. Dia dah duduk KL, rumahnya ada, kehidupannya di sana, membesarnya, semua hidupnya di sana. Dia lagi bukan, bila dia balik ke kampung, dia bukan lagi orang yang mustautin atau mukimin, kan? Jadi dengan sebab itu, bagaimana hukum orang ni kalau dia balik ke kampung? Contohnya dia berniat balik ke kampung itu ialah tempohnya lebih daripada 4 hari, maka hukumnya sampai di kampung dia tidak boleh jamak dan qasar lagi. Sebab jamak qasar ni 3 hari, tidak termasuk waktu pergi dan waktu masuk, kan? Datang dan masuk. Jadi dia tak boleh. Tapi kalau dia balik sehari, dia boleh jamak qasar di kampungnya, walaupun tu kampungnya, tapi dia bukan lagi orang, dikira orang situ. Dia boleh. Berbeza dengan anak kita yang belajar di KL, contohnya belajar di KL, balik ke kampung, dia sampai di kampung, dia tidak boleh jamak qasar. Sampai saja tak boleh jamak dan qasar. Kerana apa? Dia adalah orang yang
dia kategorikan orang yang mustautin di tempat tu. Kerana dia pergi cuma belajar je, dia akan balik ke kampung. Ni orang yang kehidupannya duduk di KL, rumahnya KL, bukan dekat situ, dia balik bukan menetap di situ, dia berbeza. Jadi contohnya ada adik anak kita dah duduk KL, berumah tangga, balik di kampung, kalau lebih daripada 3 hari tidak boleh jamak qasar kan. Bagaimana kalau sekiranya dia keluar pada hari Jumaat? Sekiranya dia keluar pada hari Jumaat, contoh duduk di KL, menetap di KL, rumahnya di KL, keluar hari Jumaat, maka hukumnya hendaklah dia mendapatkan Jumaat. Kalau sekiranya keluarnya selepas daripada terbit fajar, hukumnya kena mendapatkan Jumaat, kerana dia telah dikira ahli qaryah waktu dia keluar. Jadi mesti mendapatkan Jumaat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan satu persoalan ialah bagaimana hukum orang yang dia duduk di Melaka, bekerjanya di KL, ulang-alik tiap-tiap hari, berulang-alik dalam perjalanan lebih 2 marhalah, hukumnya boleh jamak qasar. Contohnya orang buat pemandu bas, dia bawa bas contoh hari ni daripada Melaka ke Ipoh, sepanjang perjalanan dia boleh jamak qasar. Tapi sampai di Ipoh tak boleh, kerana itu tempat pencarian dia kena sembahyang tamam. Orang sampai kerja di Putrajaya, maka dia sampai di situ, dia kena sembahyang seperti mana biasa. Tapi dalam perjalanan kalau 2 marhalah, maka hukumnya boleh jamak dan qasar. Jadi ini beberapa masalah yang ditimbulkan, supaya kita dapat fahamlah kalau dalam perjalanan bagaimana keadaannya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung kepada pendengar kitab kita pada muka surat 125. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fi daraini. Disebutkan oleh seorang daripada ulama Al-Jarir, mengungkapkan aku ada Sa'ad Al-Junaid, mengungkapkan aku ada Sa'ad Al-Junaid dengan menghadapi sakratul maut. Ini cerita bagaimana Al-Jarir ni menukilkan bahawa keadaan dia bila berada di sisi Al-Junaid, seorang ahli sufi yang terkenal, ketika mana nak menghadapi sakratul maut. Saat itu hari Jumaat, waktu nak meninggal dunia ni, sakratul maut ialah pada hari Jumaat dan bertepatan dengan hari Nairuz. Saya cari tak jumpa apa maksud hari Nairuz ni. Dan dia sedang membaca Al-Quran, dia membaca Quran pada hari Jumaat. Dalam sakratul maut pun sempat Quran dibaca lagi. Satu amalan dia ni kerana membaca Al-Quran sampai selesai, maka kata Jarir kepadanya, engkau akan mati dalam keadaan seperti ini wahai Abul Qasim. Abul Qasim inilah gelaran kepada Al-Junaid kerana dia ada seorang anak, kerana diberikan makna laqab kerana ada anak yang anak dia. Dan ia menjawab, kan ada yang lebih berhak atas hal ini daripada aku, dialah yang berkuasa menutup catatan amalku. Jadi maknanya kata Jarir, wahai Junaid, takkan waktu nak meninggal dunia baca Quran lagi, sempat baca Quran lagi? Adakah maknanya perbuatan baca Quran ini akan berterusan sampai engkau meninggal dunia? Maka dia kata, yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana matinya, Allah Ta'ala yang menentukan. Aku tengah waktu aku mati itu baca Quran ke, aku waktu mati itu tengah beramal ke, atau matinya bagaimana, maka itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan berkata Ruwaim, aku menyaksikan saat-saat kritikal Abu Sa'id Kharaj, ia melantunkan syair. Kerinduan hati para arifin adalah kepada zikir. Maksud mana arifin? Iaitu orang yang mengenal akan Allah. Mengenal ni maksudnya macam mana? Mengenal akan maknanya asma'ullah, mengenal akan
Allah Ta'ala punya sifat-sifat, sama ada af'al, mengenal akan asma'nya. Ini orang yang dikatakan arifin. Makna orang yang mengenal tu bukan setakat kenal Allah aja. Mereka mengenal tu, nama Allah dikenal, sifat-sifat Allah dikenal betul, af'al Allah Ta'ala dikenal betul. Baru tu dinamakan orang arifin, yang mengenal Allah. Lalu bila dia kenal, dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang arifin ini, kehidupan mereka ni zikir, sama ada zikir sirri ataupun zikir jahri. Dia tak kadang mulut tak bergerak pun, hati dia sentiasa berzikir kepada Allah. Allazina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mereka ni orang-orang yang ingat Allah, mereka berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Makna semua keadaan mereka ingat kepada Allah. Zikir mereka dalam munajat adalah demi sebuah rahsia. Apabila mereka berzikir, maka Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu, maknanya rahsia-rahsia Allah Ta'ala, kan? Sebab tu kenapa orang berzikir dia boleh dapat lazat, kan? Dia boleh asyik zikir sampai 5-6 jam duduk. Kita heran, kan? Kerana mereka mendapat kemanisan dalam zikir. Sebab tu Allah Ta'ala bukakan kepada mereka makna rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Kita belum sampai kepada itu, tuan-tuan. Kita zikirnya zahir je, kan? Mereka ni dah masuk kepada alam. Bila mereka ni zikir, mereka fana di dalam zikir, kan? Lalu mereka ni gelas-gelas kematian diedar di antara mereka. Kehidupan mereka tu cukup rindu pada kematian, kan? Mereka ni cukup rindu kepada kematian. Lalu mereka berpaling dari dunia sebagai ungkapan syukur. Hari ni kita zikir pun makna hati kita masih liar lagi. Walaupun kita berzikir, hati kita masih penuh dengan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dengan sebab itu kita belum dapat merasakan lazat dalam berzikir. Mereka ni, tuan-tuan, mereka bila berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang hati mereka kosong daripada ingatan dunia. Dunia ni tak ada nilai. Bila Allah Ta'ala beri kemanisan, beri kesedapan dalam zikir, maka yang sedap dalam zikir itu, nikmat dalam zikir itu adalah melebihi daripada dunia dan seisinya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sembahyang 2 rakaat sebelum fajar itu adalah lebih baik daripada seisi dunia. Mana orang kalau dia tahu nilai 2 rakaat itu sebelum sembahyang subuh tu adalah lebih baik daripada seisi dunia, nasaya dia akan tiap-tiap hari sebelum subuh, maknanya dia akan datang awal untuk memastikan 2 rakaat sebelum subuh dia dapat. Tapi hari ni kita tak merasakan. Orang-orang ni memang dia kejar. Sebab tu kalau sekiranya dia tak dapat sembahyang sunat subuh sebelum sembahyang subuh, mereka akan mengqadakkan. Kenapa? Rasa rugi dengan ketinggalan 2 rakaat. Hari ni kalau kita tinggallah, kan? Kita kata dah tinggal, nak buat macam mana, kan? Itu pada kita lah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hasrat mereka berputar-putar mengitari markas para perindu Tuhan. Jadi hasrat mereka ni sentiasa kepada apa? Kepada rindu kepada Allah. Laksana gugusan bintang-bintang yang terang, jasad mereka terbujur mati sebagai korban cintanya. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan, kalau kita baca, dia ada satu kitab, maknanya kehidupan ahli-ahli sufi. Kita baca bagaimana orang-orang ahli sufi ni dia punya kehidupan. Dia zikir dia boleh mati je. Kalau dia zikir dia boleh mati. Kerana apa? Dia mati tu kerana rindu dengan Allah. Sampai dia fana dalam zikir dia. Jadi tuan-tuan, kalau mereka ni la ilaha illallah, kalau dia sebut, bukan macam kita sebut la ilaha illallah, kan? Kerana apa? Kalimah tu menguasai diri dia. Sehingga maknanya dia hilang di dalam maknanya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan arwah mereka terhalang menembus ketinggian bintang kejora. Ni bintang yang paling jauh. Keinginan mereka hanyalah boleh berada di dekat sang kekasih, kerana di sanalah mereka terjauh daripada sengsara dan nestapa. Mana bila dah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua kesukaran hidup dunia akan hilang. Hari ni kat dunia tuan-tuan, kita hidup macam-macam masalah ada kan. Nak berzikir halangan banyak kan, nak mengaji halangan banyak, nak ibadat banyak halangan. Kehidupan bila dah hidup di atas dunia, nak memenuhkan maknanya keinginan nafsu, makan, minum, kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Kadang-kadang ini semua menjadi halangan kepada kehidupan dia untuk dekat kepada Allah. Jadi bila dah kembali kepada Allah, semua benda ni, kesengsaraan yang penuh mesti dipenuhkan itu di kat dunia, semuanya akan hilang sama sekali. Inilah kata-kata yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khard. Dan ketika diberitahu bahawa Abi Sa'id Al-Khard nampak amat gembira saat ajalnya sudah dekat, Al-Junaid mengatakan itu tidaklah aneh, rohnya terbang melayang kerana telah rindu kepada Tuhannya. Ini alam-alam orang sufi ni tuan-tuan, kadang-kadang kan tak sampai kita kita tak sampai kepada alam-alam macam ni, dan kehidupan orang sufi ni kita kena dengar je lah kan. Ni kehidupan orang sufi ni dia luar biasa sikit tuan-tuan. Contohnya yang kita baca, Ida Zunnun Al-Masri. Ni orang sufi tapi merupakan seorang ulama. Dia hafal hadis, hafal Quran, fiqh dan sebagainya ya? Seorang alim ulama yang besar, tapi merupakan seorang ahli sufi. Hendaklah menghembuskan nafas tahap akhir, hendak menghembuskan nafas terakhir. Ia ditanya, apakah yang engkau inginkan? Ia menjawab, aku ingin mengenalnya barang sebentar sebelum aku mati. Mana bila orang tanya, apa yang kau hendak sebelum kau mati? Kalau boleh aku nak mengenal akan Allah. Kan kata-kata tu kan luar biasa pada kita. Kita tak sampai maksud apa ke dia. Kerana apa? Orang yang rindu kepada Allah, kalau boleh sebelum mati dia nak melihat Allah. Orang yang dapat melihat Allah sebelum mati, sudah tentu maknanya akan masuk syurga kan. Melihat itu bukan melihat seperti mana kita lah tuan-tuan. Jadi kita jangan sama kan. Melihat Allah Ta'ala ni seperti mana berjasad, bertubuh, tak? Laisa kamitsli syai'. Laisa kamitsli syai'. Kepada seorang alim yang sedang menghadapi saat-saat kematian dikatakan, sebutlah Allah. Ia menjawab, sampai bila kalian akan menyebut nama Allah di dekatku, padahal sekarang aku sedang terbakar dalam cahaya Allah. Ini pun kalam-kalam orang sufi. Kita tak mampu untuk menghurai dan menilai apa maksud dia. Dan seorang alim menceritakan, saat aku sedang bersama Mimyat Dainuri, tiba-tiba muncul seorang miskin. Assalamualaikum, apakah ada tempat yang bersih untuk seorang yang akan mati? Tanyanya. Lalu ia ditunjukkan kepada tempat yang ada mata air. Setelah wuduk, orang miskin itu lalu solat berkali-kali. Setelah selesai solat menuju ke tempat tersebut. Di sana dia menjulurkan kakinya lalu meninggal dunia. Allahu Akbar. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini semua yang disebut ni dalam kitab ni, nama-nama ni semua adalah ahli-ahli sufi yang terkenal pada zaman salafus salih. Pada satu hari ketika Abu Abbas Ad-Dainuri sedang memberi pengajian di majlisnya, tiba-tiba ada seorang perempuan berteriak. Orang berteriak seperti orang yang dirasuk, histeria. Abu Abbas berkata kepadanya, matilah kamu. Perempuan itu malah bangkit berdiri. Setibanya di pintu rumah, ia menoleh ke arah Abu Abbas lalu berkata, aku memang mahu mati. Seketika itu dia jatuh dan meninggal dunia. Zaman tu juga banyak ahli-ahli sufinya adalah terdiri daripada orang-orang perempuan kan. Kalau kita pergi sendiri ke
makam Rabi'atul Adawiyah, tempat dia bersuluk. Kita pun tak mampu nak bersuluk macam tu tuan-tuan, kan? Kalau tengok tempat dia bersuluk ni, dia jauh, dia ke bawah lebih kurang 7 kaki ke bawah dalam ni tempat bersuluk. Lagi pada shilling sampai ke bawah, masuk ke bawah dalam, kan? Tempat bersuluk ni batu yang dipahat, bukan tanah, batu yang dipahat masuk ke dalam. Dia ada mihrab, satu mihrab kecil. Kita nak turun pun, kalau macam kita ni lelah lah, kan? Lelah nak turun, pak jauh ke bawah. Duduk bersuluk macam tu bawah seorang-seorang, kan? Kalau duduk dalam suasana macam tu berzikir, dia berbunyi, bergaung. Kalau kita tak jadi macam tu tuan-tuan, berzikir macam tu, lama pula. Ni bukan lelaki, perempuan, Rabi'atul Adawiyah, kan? Seorang ahli Sofia yang terkenal. Semayangnya sejak satu hari 1000 rakaat, kan? Rabi'atul Adawiyah ni semayang satu hari 1000 rakaat. Dia hidup pada zaman Hasan Al-Basri. Kita 1000 rakaat, semayang tarawih 20 semayang tarawih, kan? 23 rakaat. Itu pun ujung-ujung dah tak ada. Nak cari mana yang buat 8. Bayangkan kawan ni 1000 rakaat sehari. Dia ada seorang pembantu. Waktu nak berbuka tuan-tuan, apa dia punya kuah dia? Kuah dia hanyalah maknanya dibuat daripada bawang putih. Bawang putih yang dihiris, direbus, maka itu dia punya kuah dia. Makan dengan nasi. Nasi pun tak ada apa-apa lauk. Satu hari orang bagi dia 1000 dirham, maka dia bagi semua. Dia cakap dengan dia punya pembantu dia, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, kita hari ni kan puasa. Asal tak bagi tahu awal-awal? Kau kalau bagi tahu awal boleh simpan sikit, makan sedap sikit. Kau tak bagi tahu, aku dah sedekah ilmu habis." Ini tuan-tuan Rabi'atul Adawiyah. Allahu Akbar, kan? Seorang kehidupan ahli Sofia yang terkenal, dengan zikronnya yang cukup banyak. Orang nak jumpa dengan dia terpaksa tu turun naik, sebab tempat dia tu berbukit, kan? Jadi kalau pergi ke ke Palestin, boleh tengok. Tapi tak semua hari yang tempat tu dibuka kan? Kadang-kadang pergi dapat tengok daripada luar je. Alhamdulillah kami pergi rombongan pada sebelum ni, memang kami dapat turun sampai ke bawah, tempat ke bawah. Memang kami jumpa sekali dengan penjaga dia. Dia ceritakan sendiri bagaimana tempat Rabi'atul Adawiyah ini bersuluk. Allah tuan-tuan, luar biasa sekali, kan? Orang-orang ini. Dengan sebab itu orang-orang ni mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Fatimah, adik Abu Ali Radha Az-Zabri, ia berkata ketika ajal Abu Ali telah dekat, kepalanya berada di pangkuanku. Ini cerita salah seorang daripada ahli sufi. Perlahan-lahan ia membuka matanya dan melihat lihat pintu langit telah terbuka. Ni kalau kita kata ni tuan-tuan, orang-orang macam ni kita kata lihat pintu langit dah terbuka, kan kita kata dia majnun, kan? Orang gila tak? Sebab orang-orang ni tuan-tuan, dia nampak, kita tak nampak. Kerana alam mereka ni adalah alam yang luar biasa. Jadi kalau kita sendiri nak merasa yang demikian, kena mengikuti tarik, tuan-tuan lah. Dan orang yang nak bersuluk tuan-tuan, nak mengikut ni jalan ahli-ahli tariqah ni, dia tak boleh main suka-suka je. Dia kena ada guru. Murabbi dia kena ada. Dia kena ada mursyid. Orang yang nak ahli sufi, bukan kata main serban besar tu semua ahli sufi. Kita tengok orang pakai ridha besar-besar macam ni, serban macam ni, kalau jatuh atau orang pun boleh mati, tu kita kata ahli sufi. Dah, ahli sufi ni lain tuan-tuan. Kadang-kadang ahli sufi ni dia tak menunjukkan pada pakaian, kan? Dia amal. Dengan sebab itu tuan-tuan, ahli-ahli sufi ni kadang-kadang bila
orang akan mengatakan ahli-ahli sufi ni kebanyakan orang gila. Sebab apa? Bila dia bercakap benda yang tak masuk akal dengan kita. Sebab tu kita jangan rasa bila kita kata orang ahli sufi ni kata tangan Allah pada tangan aku, penglihatan Allah pada penglihatan aku, itu sebab tu kita tak sampai benda tu. Sebab tu orang yang macam tu pada zaman dia, orang-orang tu diistilahkan orang yang sesat. Sebenarnya mereka bukan orang sesat. Tepat dia sampai kepada satu alam yang tak sampai pada alam itu. Jadi tuan-tuan nak masuk orang nak masuk maknanya dalam perjalanan ahli sufi ni, pertama mesti ada guru. Dia mesti fiqahnya, tauhidnya, kemudian dia punya tasawufnya, tiga-tiga ni mesti dah betul dulu. Jangan masuk nak berzikir, semayang pun tak reti, nak ambil wuduk pun masih tak betul lagi. Bukan. Orang masuk ni alam ni tuan-tuan, dia punya syariatnya dah betul lah. Dia masuk dalam alam ni kerana dia dibimbing oleh seorang guru. Guru akan pandu. Dan guru bila dia memandu, dia akan tengok ni. Contohnya dia kata, ni Abang Latif masuk nak berzikir ni, boleh 10 je. Dia bagi 10 je zikir. Contohnya baca subhanallah 10 kali. 10 kali ya. Kadang-kadang bertahun-tahun zikirnya hanya subhanallah 10 kali je. Nanti guru akan tambah. Tengok dah berjalan betul kan. Jalan pun tak lelong lagi. Baru ditambah. Ambil 20. 10 tambah 20, 30. Itu status dia. Sampai nanti 2-3 tahun selepas tu, tengok perjalanan cepat atau lambat. Ada orang setahun je dia dah dapat banyak dia punya zikir dia. Guru yang tentukan, bukan kita suka-suka. Kita ni main dasnya. Hari ni nak 1000, kita pun zikir 1000. 10 tahun lepas tu baru 1000 balik. Tak kena. Sebab tu tak ada bimbingan. Dan orang yang bila dia masuk jalan suluk ni tuan-tuan, jalan sufi ni, mereka akan sentiasa dipantau oleh guru dia. Guru tengok jalan, minum kat kedai lama je, ni tak betul ni. So dipanggil balik. Kau kena duduk, jangan keluar-keluar. Jadi tuan-tuan, nak masuk alam sufi ni, orang bersuluk ni susah dia punya. Syariat nak kena betul, hakikat nak kena betul. Ni betul semua. Kita ni banyak lagi yang lompang-lompangnya tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, kita ni jalan dah zikir-zikir biasa. Macam kita ni zikir macam mana banyak pun belum masuk ke dalam alam tu lagi. Zikir lah, biasa-biasa zikir dah tuan-tuan. Jangan tinggalkan kan. Nak jadi ulama sufi belum lagi lah kan. Jadi belum sampai kepada itu. Jadi jangan bercakap-cakap sendiri. Kita kalau duduk bercakap sendiri, orang gila tuan-tuan kan. Kita jadi orang gila. Orang-orang sufi dia lain. Mereka tu bercakap sendiri-sendiri itu, kadang-kadang perkataan-perkataan yang kita tak sampai kepada apa maksud di sebalik perkataan. Kerana apa? Mereka tu dah asyik dengan alam dia. Ini berbeza dengan kita tuan-tuan. Jadi kalau nak ambil jalan-jalan sufi ni, dia ada tempat-tempat dia. Dulu kalau di Negeri Sembilan tu memang ada. Di bawah Allah yarham mufti-mufti yang dulu. Kalau kita kat sini dulu pun Allah yarham mufti yang lama, dia ada. Itu sebabnya kalau kita pergi Negeri Sembilan, Allah yarham mufti yang dahulu kan, dia tu tidurnya di dalam apa? Dalam liang lahat tau. Nak sampai kepada makam tu kena tidur dalam liang lahat tau. Mau terbakar badan tuan-tuan kan. Macam-macam bunyi dengar tau. Tidur dalam liang lahat, malaikat maut datang kan. Jadi kita nak tanya, tidur atas darat pun macam-macam bunyi ada kan. Nak masuk tidur dalam liang lahat, belum sampai tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dengan sebab itu, kita ni bagi orang awam, jalanlah zikir-zikir yang biasa kan.
Jangan nak sampai kepada tu makam tak. Boleh nak sampai tapi kena ikut betul. Tarik dia kena ada. Jadi jangan. Tidak nanti sasar pula tengah jalan pula. Payah pula nak datang ke masjid nanti. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dikata apa? Perlahan-lahan ia membuka matanya dan melihat pintu langit telah dibuka dan syurga-syurga telah bersolek menyambutnya. Ini luar biasa. Salah seorang yang ada di situ berkata, wahai Abu Ali, kami telah menghantar engkau ke tingkatan yang sangat tinggi, meskipun engkau tidak menginginkannya, tetapi ia malah melantunkan syair demi kebenaranmu, yakni kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan memandang selain engkau dengan mata cinta sampai aku bertemu engkau. Aku lihat engkau yang akan menyeksaku, yang membikin sayu mataku dan membuat pipiku merah kerana malu kepadamu. Ini kalam-kalam orang sufi ni, lainlah tuan-tuan. Kita baca ajalah. Dikatakan kepada Al-Junaid, katakanlah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ia menjawab, aku tidak akan pernah melupakan itu. Jadi kenapa aku harus diingati kembali? Ja'far bin Nusair bertanya kepada Bakrin Ad-Dainuri, pelayan kepada Ash-Shibli, apa yang kamu tahu tentang dia? Ia menjawab, beliau mempunyai wang 1 dinar yang 1 dirham yang diperolehi dengan cara menzalimi orang lain. Meskipun kemudian beliau berderma sebanyak 1000 dirham kepada orang itu sebagai penggantinya, namun hati beliau tetap merasa tidak tenang. Sebab ambil 1 dirham je. Ambil 1 dirham, dia bayar balik, gantikan 1000 dirham. Itu dah menjadi satu kesalahan bagi orang-orang yang macam ni. Kita 1000 dirham kita ambil kat orang, 1 dirham kita bayar kat dia. Kita terbalik, tuan-tuan. Tak ada risau pun. Ambil puluh-puluh juta dekat orang, tak pernah risau, kan? Kembalikan kepada orang hanya sikit aja, tak pernah rasa risau pun. Orang ni ambil 1 dirham, dia pulangkan balik kepada orang tu yang dia ambil 1000 dirham. Dia rasa itu pun dah menyusahkan dia, tuan-tuan. Sebab apa? Mengambil dengan jalan yang tidak sah. Waktu berlaku pada zaman seorang ulama, ketika mana tuan-tuan orang curi, orang ambil duit dia 40 dinar. 40 dinar. Dia buat tak tahu je. Orang kata, Syekh, ni orang curi engkau punya 40 dinar, tak apa. Dia kata, tak apa, 40 dinar aku boleh halalkan. Satu hari tuan-tuan, kan, ada seorang ambil 1 dinar, kan, ambil 1 dinar. Dia pertahankan sungguh-sungguh. Dia pertahankan sungguh. Ini kau tak boleh ambil. Orang kata, Syekh, 40 dirham kau hilang boleh. Ni kenapa 1 dinar ni kau pertahankan bersungguh-sungguh? Dia 1 dinar ni bukan hak dia. Dengan sebab itu aku tak mahu bagi dosa kepada dia. Sebab tu aku pertahankan. Kerana itu bukan hak dia, dia tak boleh ambil. Bayang tahu ulama-ulama dulu, tuan-tuan, nak. Hari ni kita main pakai sebat je, nak. 1000 ke 2000 ke juta kan ambil hak orang, tak pernah kita fikir, kan. Ini berbezalah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian beliau memintaku membantunya berwuduk kerana akan solat. Aku layani permintaannya itu, tetapi aku lupa menyala-nyalakan. Makna bila ambil wuduk, kat tangan ni kan kita kena masukkan jari, kan. Kaki pun masukkan jari. Kalau dijanggut, kalau kita ada janggut pun masukkan tangan, jari-jari, kan. Menyala jariku ke janggutnya, dan kerana sudah tidak boleh berbicara, ia memegang tanganku dan memasukkannya ke dalam janggutnya. Setelah itu dia meninggal dunia. Tengok orang-orang macam ni, tuan-tuan, sampai akhir kalam pun dia hendak biar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang ada janggut ni, dia kena masukkan jari bila ambil wuduk, masukkan jari-jari ni dalam, kan. Ini ulama ni, ahli sufi ni, dia tak boleh bercakap lah waktu nak meninggal dunia. Orang ambilkan wuduk untuk dia, oleh kerana dia tak lupa nak buat masukkan jari. Dia ambil tangan kawan, masukkan sendiri. Kehidupan orang sufi ni, dia tak jauh daripada sunnah.
sunnah Rasulullah SAW mesti dalam kehidupan dia. Jadi berbeza tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mendengar cerita tersebut, Ja'far menangis dan berkata, apa pendapat kalian tentang orang yang pada saat terakhir hidupnya masih begitu setia mengamalkan syariat seperti itu? Sudah tentulah bila kita tengok orang yang ni syariat dalam kehidupan dia sentiasa, walaupun saat mati dan nak mati pun syariat tetap dijaga, dah tentulah tempat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Bashir bin Haris sudah dalam keadaan kritikal saat nak meninggal dunia, seorang temannya berkata, nampaknya engkau masih ingin hidup. Ia menjawab, benar, datang kepada Allah memang sangat berat. Jadi tuan-tuan, kita ni kembali kepada Allah bukan setakat kembali je, kan? Kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala ni kerana setakat kembali je, tak ada masalah. Seperti mana binatang ternakan, tak ada apa, mati kan? Hari tu korban kena sembelih, mati habis. Tu binatang ternakan, dia mati macam tu ya tuan-tuan. Kita ni masalahnya, kalau kita mati banyak persoalan, kita nak jawab banyak masalah depan Allah. Sebab apa? Kita mati bawa suratan amal, kita kembali kepada Allah bawa suratul amal. Binatang ni mati tak bawa suratan amal, kalau dia nampak dia pun takut tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab kita ni mati bukan mati begitu saja, sebab suratan amal ada, sama ada yang kanan ataupun yang kiri. Yang itu yang buat kita jadi susah nak, takut benar kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bab tu bila buka suratan amal tu takut kosong, dia kosong. Kerana tuan-tuan, setiap satu suratan amal ni dia ada 24 kotak. Tuan-tuan baca dalam hadis, maknanya hadis Mustika Hadis jilid yang pertama, cerita tentang bab apa ni, beriman dengan apa, dengan hari kiamat ni tuan-tuan. Orang bila mati tuan-tuan, besok dia akan tengok suratan amal. Setiap satu suratan amal ni ada 24 kotak. Dia akan buka satu kotak. Bila dia buka ni tuan-tuan, ada satu kotak hitam, tak ada apa isi. Buka, ada yang ada separuh, ada yang kosong, ada yang buka 24 kosong. Macam mana nak kembali kepada Allah? Itu satu kotak tu untuk satu hari, 24 kotak. Bayangkan hidup kalau 70 tahun, buka satu kosong, 24 kotak kosong. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Kalau 24 kotak ni separuh dah ambil orang lain sebab mengumpat, bagi orang, kan? Hari tu punya pahala dalam kotak-kotak penuh tadi semua kena ambil. Bayang tuan-tuan, apa yang ada tinggal kat kita, kan? Apa yang tinggal kat kita? Kita kembali kepada Allah. Sebab tu maknanya kembali kepada Allah ni bukan kerana takut mati semua akan hadapi. Tapi nak kembali kepada Allah ni ialah kerana dia punya soalan dia. Apa bekalan yang nak kita bawa, yang nak kita persembahkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi persoalannya. Mati, orang tak boleh lari daripada kematian tuan-tuan. Yang kita nak fikir ni, besok Allah tanya semayang macam mana nak, ni duit banyak-banyak mana pergi, umur panjang 70 tahun mana habis. Soalan tu yang susah nak jawab, kan? Kita susah nak jawab. Jadi dengan sebab tu umur kita ni tuan-tuan, bagikanlah kepada benda-benda amal. Kita bekerja, alhamdulillah, niatkan sebagai amalan, bagi amal baik, dah dapat amalan dah. Cari rezeki, niat keluar daripada rumah, nak cari rezeki yang halal, itu ibadat. Di samping dengan semayang, masa bekerja, balik ke rumah, hidup dengan anak-anak isteri semuanya, beri layanan kepada mereka, menjaga maknanya hubungan dengan mereka, itu ibadat. Sebab tu Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlikum, ataupun li nisaihim. Makna sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri dia, dengan ahli keluarga dia. Kerana apa? Itu ibadat.
Balik rumah layan anak-anak, itu ibadat. Kalau nak harap dengan semayang tak boleh tuan-tuan. Tak mampu kita masuk syurga Allah. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an balik daripada mengurus negara, balik ke rumah buka baju bergusti dengan anak-anak. Kita boleh buat, memang kena terajang lah. Aku dah pernah kau nak ajak gusti pula. Tak boleh, kita tak mampu. Kalau kita tak mampu buat macam tu, balik rumah layan anak-anak elok-elok. Walaupun kita rasa penat kan, sebab tu ibadat kepada Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat ni, kerana inilah ibadat-ibadat yang membolehkan untuk kita ni amal yang boleh masuk syurga. Jadi tuan-tuan, ada masa dalam kehidupan datang ke masjid, datang ke surau, duduk dalam majlis ilmu, duduk zikir dan sebagainya, baca yasin dan sebagainya, ada masa ruang baca Quran dan sebagainya. Ini semua amal yang bantu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nak harap dengan semayang tak boleh tuan-tuan. Kan? Kita bersemayang pun Fatihah pun terlupa. Fatihah pun lupa. Allahu Akbar. Imam baca tadi kan, dah Fatihah ke belum? 4 kali ulang Fatihah. Lupa. Masalah lupa. Kalau kita semayang seorang-seorang kan, jadi was-was pula. 3 ke 4. Dalam masalah orang semayang tuan-tuan, kalau seorang-seorang 3 ke 4, jangan berhenti. Orang-orang yang macam ni kalau dia semayang, hukum fiqah kata macam mana? Kalau dia ragu-ragu 3 ke 4, ambil 3. Walaupun hakikat dia semayang dah 5 rakaat dah, dia ragu-ragu. Kerana kalau kita ikut kan, maka syaitan akan tergelak dengan perbuatan ini. Dia kata orang ni, aku kuih sikit je habis, terkucil habis. Bila semayang ragu-ragu bilangan 3 ke 4, ambil yang sikit terus. Walaupun hakikat dah 6 rakaat kita buat, tak apa, jalan. Nanti sujud sawi, selesai. Jadi semayang tuan-tuan. Dan semayang itu dia. Supaya apa? Syaitan dia akan menangis. Kerana orang ni bila dia hadapi masalah dalam solat, dia kembali kepada hukum. Kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu bila kita ibadat, ilmu adalah satu perkara yang cukup penting, supaya jangan rosak ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang semayang sengaja dia memberhentikan solat, Allahu Akbar, dia ragu-ragu, lalu dia angkat takbir lagi, Allahu Akbar, maka semayang dia tak sah. Semayang dia tak sah. Kan? Dia nak sah, dia kena kembali balik untuk yang ketiga, Allahu Akbar, baru sah. Kan? Kerana kalau dia semayang dengan takbir yang kedua, jadi qada. Tuan-tuan kena ingat tu. Ada orang dah ragu, Allahu Akbar, betul ke tak betul? Dia pun angkat lagi, Allahu Akbar. Kalau dia guna yang kedua ni, maka jadi qada semayang dia. Dia kena angkat sekali lagi, Allahu Akbar, baru betul, baru sah. Memberhentikan semayang dengan sengaja, hukumnya haram lagi, berdosa. Kan? Dah sah dah Allahu Akbar, tak jadi ya, hukumnya haram. Matu kena ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah nanti kita sambung lagi bicara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.